الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirat rahmati Allah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mengucapkan banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tuan atas banyaknya nikmat Allah beri pada kita, terutamanya pada hari ini. Okey, di antara nikmat yang paling berharga Allah beri hidayat kepada kita tuan beri hidayat, petunjuk supaya kita ni sentiasa cenderung untuk duduk atas jalan yang lurus. Yakni apa tu jalan yang lurus tuan-tuan? Jalan yang lurus itu adalah Al-Quran. Yang kita minta dalam surah Fatihah tu ihdinas siratal mustaqim. Ihdi atau perkataan hada, hada datang perkataan al-hidayah. Al-hidayah tuan-tuan dia datang juga perkataan al-hadiyah. Hadiyah perkataan al-hidayah tu dia datang daripada root word yang sama. Jadi bila kita minta pada Allah ihdinas siratal mustaqim, ihdi, ya Allah beri saya petunjuk, yakni beri saya hidayat, yang sebenarnya beri saya hadiah ya Allah. Apa tu hadiah? Hadiah yang kita minta tu al-siratal mustaqim. Jadi bila kita kata as-siratal mustaqim, tafsiran as-siratal mustaqim duduk pada surah apa dipanggil? Pada surah Yasin ayat 61 yang Allah sebut wa ani abuduni hadza siratal mustaqim. Jadi yang dimaksudkan siratal mustaqim itu bahawa kamu mengabdikan diri kepada aku wahai manusia, yakni kamu mengikut peraturan aku, itulah jalan yang lurus. Bermakna siratal mustaqim itu adalah Al-Quran. Jadi kita minta tiap-tiap hari tuan-tuan pada Allah SWT, bagilah kami ya Allah hadiah Al-Quran. Okey, tapi sama ada manusia perasan atau tidak perasan, okey, itu bergantung sejauh mana dia faham apa yang diminta. Ada orang minta cuma dengan mulut tuan-tuan. Yaqulu nabi al-sinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka cakap dengan lidah mereka, tidak perkara itu ada di dalam hati mereka. Yang sebenarnya mereka tidak minta tu dengan sungguh-sungguh. Yang sebenarnya mereka tidak tahu apa yang mereka minta. Yang sebenarnya yang mereka minta tu bagi kami itu Al-Quran ya Allah. Sebab kenapa? Sebab Al-Quran adalah hadiah yang paling besar sekali tuan-tuan. Itu Allah sebut pada surah Fatir. Pada surah Fatir Allah kata wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Allah kata summa awrasnal kitab alladzi nastafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Makna Allah bagi mukjizat tu yang Allah bagi kepada para rasul tuan. Para rasul, mukjizat Allah bagi kepada para rasul. Tapi mukjizat Rasulullah SAW yang paling besar sekali Allah bagi kepada Rasulullah. Tapi Allah tidak bagi hanya kepada Rasulullah SAW. Allah bagi kepada semua umat dia. Itu sebab Allah sebut summa awrasnal kitab alladzi nastafaina min ibadina. Itu pada surah Fatir. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih, yakni umat Nabi Muhammad. Faminhum zalimun li nafsi. Allah sebut kat situ sebahagian mereka menzalimi diri mereka. Maknanya mereka tidak letak Quran tu pada tempat yang betul. Quran tu duduk di hati kita, tapi manusia tidak letak Quran tu di hati mereka. Wa minhum muqtasidun, sebahagian mereka pertengahan. Tapi di hujung ayat tu Allah kata wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah. Dan sebahagian yang lain mereka berlumba-lumba untuk memahirkan diri mereka dengan Al-Quran itu dengan izin Allah. Allah kata dzalika huwal fadlul kabir. Itu adalah hadiah yang paling besar sekali. Itu adalah kurniaan yang paling besar sekali. Itu sebab kenapa Allah didik kita, ajar kita tiap-tiap hari minta doa dalam solat itu, ya Allah bagilah saya hadiah yang paling besar, yakni apa? Al-Quran. Tapi kalau kita tidak tahu apa kita cakap tuan-tuan, kita tak akan buat apa yang kita cakap. Itu sebab kenapa apabila kita bercakap dengan Allah dalam solat, kita bercakap innama yunajinallah, kita bercakap dengan Allah, pastikan kita bercakap dengan Allah tu daripada hati kita, bukan semata-mata dengan lidah kita. Sebab bila kita bercakap dengan hati, bermakna kita cakap dengan penuh keazaman. Sebab hati itu duduk tempat keazaman. Jadi kalau kita betul-betul cakap pada Allah ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bagilah saya Al-Quran tu ya Allah.
bagilah saya supaya mahir dengan Al-Quran. Pasti kita akan laksanakan apa yang kita cakap. Sebab kita cakap tu dengan niat mana keazaman. Tetapi kalau kita tidak cakap betul-betul daripada hati kita, kita tidak akan laksanakan. Jadi makna tuan-tuan, itu sebab kenapa saya beritahu tuan-tuan banyak kali kita kena mengaji bahasa Arab. Okey, sebab hanya orang yang mengaji bahasa Arab saja Allah akan bagi mereka berfikir. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Quran itu dalam bahasa Arab supaya kamu boleh berfikir. Okey. Jadi saya terus tuan-tuan pada kita punya topik yang seterusnya pada bab 10. Kita masih lagi dalam preliminary punya topik. Kita belum masuk lagi dengan actual topik, belum masuk tuan-tuan. Sebab actual topik dia, tajuk buku ni dia punya actual topik duduk pada bab 22. Okey, dekat situ dia punya the main topik dia. Tapi dekat sini baru masih lagi dalam preliminary. Introduction punya topik. Introduction punya topik dalam buku ni saya tulis lebih kurang 21 topik. Introductory punya topik sebelum kita masuk dekat dia punya main topik dia. Jadi sekarang ni kita duduk pada muka surat 46 pada bab 10 Okey, bab 10 antara takut dan cinta pada Allah. Jadi kita tengok pada bab 10 tu, tanya diri kita, adakah kita cinta pada Allah? Okey. Apa bezanya cinta dengan takut? Ini kita dah cerita sebelum tuan-tuan Okey. Cuba kita perhatikan secara praktikal perbezaan antara melakukan suatu kerja itu kerana takut dan kerana cinta. Kita akan dapati melakukan suatu itu kerana cinta derajatnya lebih tinggi lagi. Bagaimana yang dikatakan cinta kepada Allah? Okey. Hari ini kita kata kita cinta pada Allah. Dekat mana kita cakap tuan-tuan? Dia cakap tu pada perkataan la ilaha illallah. Jadi tuan-tuan kalau nak tengok tafsiran la ilaha illallah ni, perkataan ilahun ni, tuan-tuan boleh tengok dalam buku saya Perjalanan Bersama Al-Quran tu pada bab 61. Pada bab 61 yang dia punya tajuk dia siapa itu Tuhan. Dalam bahasa Arab kita panggil dia ilahun. Hari ini kita cakap Tuhan. Tapi perkataan Tuhan ni dia ambil dari perkataan ilahun. Dan ilahun ni dalam Al-Quran ditafsir pada dua tempat Walaupun saya ingat saya pernah cakap kat sini, tapi saya nak ulang balik sebab benda ni sangat penting, sebab dia adalah kita punya main item dalam kehidupan kita tuan-tuan. Bila kita kata ilahun, okey, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Tafsiran pertama perkataan ilahun ni duduk pada perkataan pada ayat pada surah Al-Fatihah pada iyyaka na'budu. Yang ni tuan-tuan rujuk detail dia. Kalau tuan-tuan tak boleh tangkap apa yang saya cakap ni, tuan-tuan tengok balik pada bab 61 buku Perjalanan Bersama Al-Quran. Yang dia punya tajuk siapa itu Tuhan. Apa makna ilahun? Jadi tafsiran pertama dia duduk pada surah Al-Fatihah pada iyyaka na'budu, yang kita ambil perkataan na'budu tu. Hari ini bila kita terjemah na'budu, hanya engkau yang kami sembah. Terjemahan tu tak begitu tepat. Dia terjemahan yang paling tepat adalah hanya engkau yang kami mengabdikan diri. Itu terjemahan yang paling tepat. Okey, sebab kita guna perkataan bahasa Arab tu sendiri. Sebab apa? Sebab masalahnya hari ini bila kita kata hanya engkau yang kami sembah, sebab masalah masyarakat kita hari ini, dia faham sembah tu adalah sembahyang. Solat, puasa, zakat, haji, dia faham tu. Itu sebab kenapa rata-rata banyak masyarakat kita memahami Quran ni perkara sunat. Okey, setakat boleh baca dah lah. Sebab apa? Sebab mereka tidak memahami apa makna na'budu tu. Okey, perkataan na'budu maknanya hanya engkau kami mengabdikan diri. Apa makna pengabdian? Mengikut peraturan. Itu makna pengabdian. Maknanya kami bila kita cakap pada Allah, kami ni ya Allah nak patuh pada kamu, nak ikut peraturan kamu. Bermakna kami nak ikut Al-Quran dan Sunnah. Bermakna kami nak belajar Al-Quran dan Sunnah itu sungguh-sungguh dan ikut. Itu makna. Jadi daripada perkataan na'budu tu dia ambil lagi satu perkataan dia panggil ma'budun. Jadi perkataan ma'budun ni boleh diganti pada perkataan ilahun tu. Jadi bila kita kata la ilaha illallah, kita yang sebenarnya cakap la ma'buda illallah. Tidak ada sebarang pengabdian kecuali kepada Allah. Dan apa makna pengabdian? Nak taat kepada Allah. Allah tafsir lagi perkataan ilahun tu pada ayat 165 surah Al-Baqarah. Pada ayat 165 surah Al-Baqarah, okey, Allah gunakan perkataan hubbun pula. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum. Allah guna perkataan yuhibbu. Sebahagian manusia ada orang yang mengambil selain daripada Allah itu sebagai dia punya partner dia. Rakan kongsi.
sama level. Ada benda lain sama level dengan Tuhan. Itu dipanggil andada. Apa maksudnya? Apa maksud diambil satu benda tu sama level dengan Tuhan? Maksudnya yuhibbunahum, ia mencintai perkara tersebut sama dia cinta dengan Allah. Yang ni yang kita nak bahas, apa makna cinta tu. Okey, dan perkataan yuhibbu atau hubbun itu boleh diambil untuk ganti perkataan ilahun tu. Yang diguna dalam bahasa Arab disebut sebagai mahbubun. Jadi kita boleh ganti yang kedua selain daripada ma'budun tadi, kita boleh ganti mahbubun. Jadi kalau kita letak pada perkataan la ilaha illallah tadi, ilahun tadi atau ilaha tadi boleh ganti dengan mahbubah. Jadi kita boleh sebut la mahbuba illallah. Tadi kita kata la ilaha illallah. La ilaha illallah makna tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi kalau kita ganti dengan perkataan mahbubah, kita nak cakap apa? La mahbuba illallah, tidak ada satu pun kecintaan kecuali kepada Allah. Nampak? Hari ni kita cakap bila kita kata hari ni la ilaha illallah, okey, tiada Tuhan melainkan Allah, yang sebenarnya kita cakap pada Allah, ya Allah, tak ada satu pun yang paling saya cinta kecuali Allah. Saya bila buat program training tuan yang kita panggil dia integrity and attitude training ni, pakai buku You Are The Best ni, biasanya saya akan bagi 13 soalan kepada peserta yang kita panggil attitude test. Dan salah satu daripada test tu, saya tanya siapa yang anda paling cinta, siapa yang anda paling sayang. Saya letak kat situ ibu, ayah, anak, isteri. Yang I tu adalah lain-lain. Setakat ni tuan-tuan, bila saya buat test ni, setakat ni, okey, 99.9% jawab semua salah satu daripada 4. Very few yang kata yang paling saya sayang adalah Allah. Very few. Nampak? Apa yang test menunjukkan bahawa memang kebanyakan manusia ni tidak kenal Allah. Itu Allah sebut dalam Quran, walakin aktsaran nasi la yu'minun. Kebanyakan manusia dia tidak sayang kepada Allah. Dia tak cinta pada Allah sebab benda tu tak trigger dalam dia punya pemikiran. Okey? Tu sebab bila saya buat test tu, ada orang komplain kat saya. Dia kata, doktor ni nak trick kita ke? Itu bukan trick tuan-tuan. Sebab test tu saya ambil daripada Al-Quran. Takkan Allah nak trick kita. Itu sebab kenapa attitude test ni, saya dulu pernah masuk kerja tuan-tuan. Masa mula-mula graduate dulu, bagi banyak interview, ada few company ni dia bagi attitude test. Ada dekat kadang-kadang setengah test tu sampai 150 soalan. Saya nak menjawab dia pening. Okey, tapi bila saya nak jawab tu, tuan-tuan tahu apa dalam pemikiran saya? Saya nak cuba jawab, saya nak cuba tak mau jawab perkara yang sebenar. Nampak tu. Tapi tak boleh tuan-tuan berbelit-belit soalan dia sampai saya pun pening. Lama-lama saya jawab ikut suka je. Itu attitude test yang dibuat oleh orang putih, orang barat. Dia yang sebenarnya dia nak gauge what is inside here. Nampak tu. Attitude ni is what is inside here. Dia nak tengok you ni inside here apa jenis you ni. Sebab manusia tuan-tuan, dia biasanya dia tidak akan dia panggil apa? Tidak akan cernakan dia punya true color dia. Dia tak akan cerna dia. Dia cuma akan portray apa? Dia punya apa? Good perception. Tapi inside kita tak tahu. Itu sebab masa bila kita punya true color, apa dia panggil apa? Dia panggil apa? Kelihatan tuan-tuan, apabila kita diuji oleh Allah. Itu sebab yang sebenarnya ujian yang Allah bagi pada kita ni yang sebenarnya nak show kita punya true color. Itu sebab kita jangan jadi manusia yang berpura-pura tuan-tuan. Kalau kita jadi manusia pura-pura, nanti satu hari Allah akan expose kita punya true color kita. Nampak tak? Itu sebab kenapa Allah sebut tu kat mana? Allah kata ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftan. Adakah manusia menyangka kami akan dengan mudah membiarkan mereka kata kami ni sangat sayang kepada Allah, kami ni sangat cinta kepada Allah, kami ni beriman pada Allah, sedangkan kami tidak uji mereka. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Itu ayat yang saya baca tu pada surah Al-Ankabut tuan-tuan, ayat 2 dan 3. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaku wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguhnya kami telah uji
golongan-golongan yang terdahulu daripada mereka. Daripada situlah kami tahu dia true color. Daripada situ kami tahu siapa itu kaca, siapa itu permata. Daripada situ kami tahu siapa itu orang yang benar-benar dengan pengakuan mereka ataupun orang yang berdusta. Itu sebab tuan-tuan, dia ada dalam pepatah Inggeris. Dia cakap apa? Dia kata circumstances don't make people. Circumstances don't make people. Tapi circumstances reveal people. Maknanya keadaan ni dia tidak buat manusia, tapi dia expose. Expose apa ni? Nama Melayu apa? Expose nama Melayu apa? Mendedahkan kita punya true color. True color ni nama Melayu apa? Payah juga cakap bahasa Melayu tu kan. Bahasa Inggeris pun bukan senang juga. Kan? Tapi kita kata bahasa Arab lagi susah, betul tak? Dan sebenarnya bahasa Arab lagi senang tu. Nampak tak? Itu sebab tuan-tuan, itu sebab kita kena didik diri kita supaya kita ni apa yang ada kat luar sama dengan apa yang ada kat dalam. Kita kena didik diri kita macam tu. Okey, kalau tak ada nanti satu masa mungkin Allah akan expose kita punya true color kita. Okay, kita tak suka tuan-tuan orang tahu aib kita, betul tak? Kita tak suka. Semua kita ada aib, ada kelemahan kita. Tapi tak ada siapa yang tahu kecuali kita dan Allah saja. Dan even kadang-kadang orang yang dekat dengan kita. Macam apa? Satu hari dulu saya pernah buat kursus dekat Singapura. Masa tu ini pengakuan daripada salah seorang ustaz tu, sebab peserta-peserta tu adalah masa tu apa? Dia adalah bekas-bekas pelajar daripada Universiti Madinah. Kita cerita pasal you are the best ni. Dan masa tu dia cerita betul lah doktor dia kata. Dia kata kita ni kadang-kadang memang suka nak apa? Sembunyikan kita punya apa? Kita dekat luar tak sama dengan kita kat rumah. Sebab kadang-kadang kita punya kelemahan yang paling apa? Yang paling apa? Tahu sekali siapa? Isteri kita, betul? Isteri kita. Dan kita kalau boleh tak memportray kita punya kelemahan tu pada manusia. Tu sebab dia kata, bila cerita tu dia kata betul Ustaz, dia kata saya saat ceramah, kalau saya ceramah dia kata saya paling takut isteri saya dekat belakang. Paling takut. Tapi satu hari tu tahu macam mana, memang Allah nak ujilah. Tengah-tengah saya ceramah, isteri saya masuk. Pas mana dia datang, tiba-tiba dia ada masuk kat belakang, saya nampak dia. Masa tu tak keluar Ustaz. Cakap dia tak keluar daripada mulut. Tak mampu nak bercakap. Sebab apa? Sebab isteri saya tahu kelemahan saya. Itu yang masa tu dia kata memang dia really apa? Tapi satu dia kata satu kebaikan juga lah. At least Allah remind saya, dia kata. Okey, kita cakap lintang pukang, suruh orang buat baik dan sebagainya. Macam saya tuan-tuan. Tuan-tuan cuma kenal saya kat luar saja. Itu sebab saya ceramah saya tak bawa isteri saya. Kat sinilah. Tapi kalau dekat apa? Dekat kelas bahasa Arab apa semua tu kan, tu memang saya buat isteri saya. Okey, supaya isteri saya nampak saya punya true color. Okey. Okey, itu tuan. Jadi balik pada apa? Apa yang kita cakap tadi tuan-tuan, bahawa okey. Bila kita kata hari ni kita cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala, okey, kita kena benar-benar cakap tu daripada hati kita. Kalau tak ada, besok Allah akan expose benda tu pada manusia. Itu sebab kenapa kena latih diri kita supaya apa yang ada di dalam tu sedaya upaya kita sama dengan apa yang ada di luar. Memang kita ada kelemahan tuan-tuan, tapi dalam hidup ni kita kena cuba sedaya upaya kita baiki kelemahan kita. Dan kelemahan yang paling penting sekali yang kita kena baiki adalah kelemahan kita ni kurang cinta kepada Allah. Itu dia. Dan nak dapat kecintaan pada Allah sebagai iman ni takkan boleh dapat tuan-tuan kecuali kita belajar Quran ni sungguh-sungguh. Sebab iman ataupun sayang kepada Allah ni dalam bahasa mudah, iman adalah cinta pada Allah. Itu makna iman. Hanya boleh dapat melalui Al-Quran saja. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Okey? Jadi kita terus. Jadi sekarang ni bila kita kata la ilaha illallah, tidak ada sebarang kecintaan kecuali pada Allah. Itu yang kita sebut pada la ilaha illallah. Sekarang ni apa makna cinta? Ini saya dah sebut dulu tuan-tuan, tapi saya ulang balik sebab bab ni kita bahas, sebab kena ulang banyak kali tuan-tuan. Manusia ni sifat dia. Okey, kalau tak ulang banyak kali, benda tu takkan embedded, takkan duduk dalam hati dia. Itu sebab kenapa tuan-tuan tengok berapa banyak ayat Quran tu Allah turun? 6623 ayat.
Allah nak hantar satu mesej je tuan. Dengan 6,623 ayat. Apa mesejnya? Mesejnya, aku nak beritahu kamu wahai manusia, aku ni Tuhan kamu. Tapi Allah kena ulang sampai 6,623 ayat. Itu pun masih lagi manusia tak nak beriman. Saya baru ulang berapa kali? Baru beberapa belas kali je. Itu pun kadang-kadang ada orang boring dengar saya cakap online. Ada setengah-setengah surau dia kata, doktor ni tak ada cerita lain, suruh orang ngaji Quran. Kan tiap-tiap kali dia ceramah tak ada kerja lain dia cerita, suruh orang mengaji Quran. Nampak tak? Baru berapa kali saya ulang tu. Kalau saya ceramah baru apa dia panggil sebulan sekali. Kalau saya ceramah tu 3 tahun, maknanya 12 kali 3 berapa? Baru 36 kali. Dia dah fed up lah. Nampak tak? Allah ulang tuan-tuan, nak hantar satu mesej saja. Nak beritahu pada manusia, aku ni Tuhan kamu. Okey, dan semua mesej tu para rasul semua hantar mesej yang sama. Daripada Nabi Nuh, rasul yang pertama adalah Nabi Nuh, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan silap faham. Nabi yang pertama adalah Nabi Adam. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Saya dulu pun tak perasan juga tuan-tuan, bila belajar baru tahu. Okey. Beza antara Nabi dan Rasul. Okey, sejak daripada zaman Nabi Nuh nak hantar sampai zaman Nabi Muhammad satu mesej. Nak beritahu Allah, kita kena taat. Beritahu manusia, kita kena taat pada Allah, ikut peraturan dia. Jadi balik pada isu cinta ni tadi. Hari-hari kita cakap la ilaha illallah. Okey? Dan kita tengok bagaimana kalau kita kata kita cinta pada Allah, bagaimana yang dikatakan cinta kepada Allah. Senangnya kita ambil analogi dalam kita punya practical application of our life. Kita pernah bercinta, betul tak? Kita pernah bercinta. Dulu saya cakap apa tuan-tuan? Apa tanda orang bercinta? Ingat lagi tak? Apa tanda orang bercinta? Tuan-tuan tak ingat tu sebab saya kena ulang balik tu. Okey. Tanda orang bercinta, badan dia naik. Ingat lagi tak tu? Betul? Dalil? Cari dalil yang payah tu. Okey. Dalilnya adalah dia makan tak kenyang. Itu orang Melayu punya dalil lah, bukan dalam Quran tuan-tuan. Dalil dia makan tak kenyang. Tanda kedua, bil air dia naik. Sebab dia mandi tak basah. Itu saya dah cerita dulu, ulang balik. Itu dalil Melayu, orang Melayu. Tapi kenapa orang Melayu cakap macam tu? Kenapa orang Melayu kata orang bercinta ni dia makan tak kenyang? Kenapa? Sebab dia tak fokus pada makanan dia. Dia fokus pada apa? Benda yang dia cinta. So sekarang ni apa makna cinta? Itu sebab dalam bahasa Arab cinta ni asal perkataan ilahun tuan-tuan, dia ambil perkataan ma'luhun. Apa makna ma'luhun? Fokus pemikiran. So cinta ni adalah bila kita cinta suatu benda, kita akan fokus pada perkara tersebut. Itu sebab hari ni kita makan pun kita tak perasan kita makan, betul tak? Okey, sebab kita bukan ingat makan, kita ingat orang yang kita cinta. Nampak? Sebab ada satu hari tu saya pergi mana dah? Indonesia masa tu. Mana? Pergi Jakarta masa tu. Tiba-tiba ada naik kereta dengan seorang ustaz. Dalam ustaz tu saya bercakap, tiba-tiba tengok ustaz tu termenung aje. Mana ustaz termenung? Rupanya ingat tunang. Rupanya nak kahwin, sebulan lagi nak kahwin. Saya cakap dia tak perasan tuan. Itu sebab dia ingat tunang. Orang yang dia cinta. Itu sebab apa makna cinta? Fokus pemikiran. Itu sebab bila kita kata la ilaha illallah, tidak ada pengabdian kecuali pada Allah, la ma'buda illallah ataupun la mahbuba illallah, tidak ada pengabdian asal dia la ilaha illallah, tiada Tuhan. Tuhan maknanya pengabdian ataupun kecintaan, dan makna ilahun sebenarnya tidak ada satu pun fokus pemikiran saya hari ini kecuali kepada Allah. Betul ke tuan-tuan? Kita tanya diri kita. Pagi tadi ingat apa? Pagi tadi ingat apa? Tuan-tuan keluar je rumah apa ingat? Macam mana tuan-tuan tahu ingat yang benar? Ingatnya apa kita cakap? Apa cakap? Harap-harap jangan jam lah. Ni cuti sekolah ni mesti jam ni. Nampak? Kita ingat jam. Lain kali tuan-tuan, kalau tuan-tuan keluar je cakap apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allah tahu kita nak pergi kerja tuan. Kalau kita ingat Allah, apa akan berlaku? Fazkuruni azkurkum. Kalau kamu ingat aku akan ingat kamu.
Apa makna kita ingat Allah? Kita berazam nak taat pada Allah. Siapa yang berazam nak taat pada Allah akan buat apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kita nak pergi kerja musim-musim cuti sekolah ni kan kita tahu bahawa orang daripada luar ramai datang, betul? Nampak tak? Dan kalau kita tak mau hadapi contoh masalah jam, mungkin pagi kita boleh datang awal, tuan tapi petang nampak tak? Siapa boleh mudahkan perjalanan kita balik? Nampak tak? Tak ada siapa tuan-tuan kecuali Allah. Baru ni saya pergi Penang, tuan-tuan Saya pergi Penang 4 hari, ada program kat sana. Orang cakap, dia kata ustaz pergi Penang musim-musim hujan ni. Kan kan musim hujan ni keluar apa dia kata. Tapi sebab saya tahu saya pergi tu ada urusan yang penting. Saya minta pada Allah, ya Allah, mudahkan urusan saya sepanjang-panjang 4 hari saya dekat sana. Okey, antaranya kalau nak hujan tu tak salah banyak sangat supaya mudah saya nak keluar kan Memang 4 hari itu kita minta pada Allah, tuan, pasti Allah akan bagi. Tapi dengan syarat kita buat benda yang kita berazam nak buat benda yang baik. Jadi kita, tuan-tuan, hari ini selalu kita ditakutkan dengan perkara-perkara yang belum pernah sampai, betul tak hari ini future events semua kadang-kadang perkara yang membimbangkan kita. Worry, anxiety, semua worry. Kenapa kita jadi worry, tuan-tuan? Sebab kita tidak dapat rasa yang maha baik itu ada sama kita. Nampak? Itu yang kita nak train diri kita. Sebab siapa yang dapat rasa yang maha baik itu ada pada dengan dia, tuan-tuan, dia boleh minta saja pada Allah apa yang boleh memudahkan urusan dia. Hari ini kita bimbang pasal jam. Jam ni semua, tuan-tuan, itu semua berlaku atas izin Allah SWT. Jadi macam mana cara kita nak mudahkan urusan kita? Allah dah cakap, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dalam ayat di bawah tu pada surah Talaq, tuan-tuan di hujung ayat tu ada lagi. Allah kata, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa pada Allah, apa takwa? Amal soleh. Ingat Allah selalu. Berazam nak taat pada Allah. Sebab Allah kata, fazkuruni azkurkum. Kamu ingat aku ingat kamu. Mana aku akan mudahkan urusan kamu. Maknanya kamu taat pada aku, kamu berazam nak taat pada aku akan mudahkan urusan kamu. Walaupun secara logiknya nampak benda tu susah, itu pada pikiran kita. Tapi pada pikiran Allah tak ada. Pada Allah SWT punya apa dipanggil, tuan-tuan, pandangan, there is nothing impossible. Tak ada. Nampak itu sebab kenapa, tuan-tuan, in our life kita kena letak dalam kita punya mindset ni. Bila kita mindset apa, tuan-tuan? Mindset is our heart. Apa bendanya? Perkataan yang nak cakap, saya sangat sayang pada Allah. Kalau tuan-tuan dapat masukkan perkataan tu dalam hati tuan-tuan, memang tuan-tuan tak mampu masukkan. Yang boleh masukkan perkataan tu hanya Allah saja. Setakat ni kita punya perkataan tu masih duduk kat bibir kita saja. Sebab Allah kata pada surah Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu. Katakanlah Muhammad kepada mereka belum iman lagi. Walamma yadkhul imanu fi qulubikum. Iman tu belum masuk lagi dalam hati. Apa makna iman? Kecintaan pada Allah. Apa dia? Perkataan la ilaha illallah. Saya sangat cinta pada Allah tu belum masuk lagi. Siapa yang boleh masukkan tu? Hanya Allah. Syarat apa? Kita kena belajar Quran tu sungguh-sungguh. Baru Allah akan letakkan perkataan saya cinta pada Allah tu dalam hati kita. Bila ada perkataan itu, orang itu akan merasakan kemalasan iman. Dan bila itu berlaku, nanti apa akan berlaku? Kita akan baca hadis sekejap lagi. Okey? Kita teruskan, tuan-tuan. Jadi sekarang ni apa makna cinta? Cinta ni maknanya fokus pemikiran. Sentiasa ingat. Sentiasa berazam nak taat pada Allah. Kalau kita kata kita cinta pada Allah, itu duduk perkataan la ilaha illallah. Okey? Jadi adakah kita punya perasaan yang sama dengan Allah, atau perkataan cinta kepada Allah tu cuma duduk di bibir? Kalau kita, inilah yang disebut dalam hadis mereka yang telah mendapat kemalasan iman yang dalam hidup mereka tiada perkara yang lebih penting lagi, yang lebih dicintai melainkan Allah. Okey, kalau kita kata kita cinta kepada Allah, cuba imbas satu hari dalam hidup kita, berapa kali kita ingat Allah? Berapa kali kita ingat Allah? Kalau kita kata kita cinta pada Allah, bagaimana kita cinta kepada kekasih kita dan sebagainya. Okey,
Kadang-kadang kita ingat Allah dalam solat saja. Itu pun kadang-kadang lalai juga. Betul? Allahu Akbar diingat sampai Fatihah hilang. Kan Kalau tuan-tuan nak test tuan-tuan kadang-kadang kita ni dalam solat tu khusyuk ke tak khusyuk. Lepas solat tu cuba tanya, tadi imam baca surah apa? Kadang-kadang kita pun tak tahu apa imam baca surah apa lepas Fatihah kan? Kan menunjukkan memang masa sembahyang tu memang kita tak lari ke mana tadi. Okey? Nampak tu Jadi adakah kita tahu apa yang disukai Allah secara spesifik? Kalau kadang-kadang kita kata kita cinta pada Allah, sebagaimana kita cinta pada kekasih kita, betul? Kita mesti tahu apa yang disuka, betul? Tuan-tuan punya isteri suka makan apa? Mesti tuan-tuan tahu tak? Kalau tuan-tuan tahu, tanya orang perempuan atas, apa suami dia suka makan? Mesti dia tahu. Apa suami dia suka pakai? Nampak tu? Itu dia tahu. Sebab dia cinta. Automatik dia tahu. Tak payah fikir. Tapi kalau kita tanya sekarang ni, apa yang Allah paling suka? Cuba jawab. Kadang-kadang saya dah tanya banyak kali tuan-tuan. Orang tengah fikir, apa Allah paling suka? Maknanya kita memang tak cinta pada Allah. Sebab kalau kita cinta pada Allah, kita boleh jawab automatik. Apa Allah paling suka? Allah paling suka Al-Quran. Allah paling suka Al-Quran. Apa dalilnya? Dalilnya innallaha yuhibbul muttaqin. Allah hanya cinta kepada orang yang bertakwa. Nak dapat takwa macam mana? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bermakna hari ini kalau kita tak cinta kepada Al-Quran, makna kita belum lagi dicintai oleh Allah, dan kita memang tak cinta lagi pada Allah. Pengakuan cinta kita tu cuma masih lagi kepura-puraan. Nampak? Itu yang kita nak kena latih diri kita tuan-tuan. Sebab apa? Sebab perkataan la ilaha illallah tadi, tiada kecintaan melainkan Allah. Allah hanya cinta kepada orang yang bertakwa, dan nak dapat takwa tu mesti dengan Al-Quran. So hari ni kalau tuan-tuan nak dapat kecintaan tu, kena buat apa? Kena paksa diri tuan-tuan mahir dengan Al-Quran. Saya dah cakap tadi, cinta duduk di mana? Duduk di hati. Cinta duduk di hati. So apabila kita kata kita cinta pada Al-Quran, bermakna apa? Al-Quran itu mesti duduk di hati kita. Jadi kita tanya diri kita, takkan sejauh mana kita berusaha sungguh-sungguh untuk letak Al-Quran itu di hati kita. Kalau kita tak ada istiqamah sungguh-sungguh tuan-tuan, nak letak Al-Quran itu di hati kita, kita kena revise balik pengakuan la ilaha illallah kita tuan-tuan. Kena minta maaf pada Allah banyak-banyak. Sebab perkataan la ilaha illallah ni bukan hanya di bibir. Kalau kita cakap di bibir, tidak ada di hati kita, kita adalah manusia yang berpura-puraan. Itu kita nak kena faham dekat situ. Jadi kita tanya apa yang Allah suka, Allah ada suka Al-Quran. Jadi muhasabah diri kita hari ini, hanya orang yang bijak dan diberi hidayat oleh Allah akan menyedari hakikat hidup ini yang sebenarnya mencari kecintaan Allah. Itu hakikat hidup. Siapakah yang dicintai oleh Allah? Allah sebut, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kalau mereka cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutlah aku. Rasulullah kata ikutlah aku. Okey, nescaya kamu akan dicintai oleh Allah, dan nescaya kamu akan diampunkan dosa-dosa kamu. Macam mana yang Allah Rasulullah kata ikut Rasulullah? Apa mana ikut Rasulullah? Hari ini kita kata kita cinta pada Rasulullah. Apa dia panggil? Cinta Rasul, betul Orang kata cinta Rasul. Okey, bila kita kata cinta Rasul, tuan. Okey. Rasulullah ni tuan-tuan. Okey, kenapa dia jadi manusia yang terbaik? Kenapa? Apa dia punya yang ada pada Rasulullah yang dia panggil apa? Apa dia perkataan gitu? Yang membuat dia dapat title manusia yang terbaik. Apa? Apa dia tuan-tuan? Sebab dia pakai jubah ke? Sebab dia pakai serban ke? Apa perkara yang apa dia panggil apa? Bila saya cakap macam tu, bukan saya kata tuan-tuan tak pakai jubah, tuan-tuan jangan salah faham itu. Okey. Tapi hari ni kalau kita setakat pakai jubah, pakai serban, hanya simpan janggut, okey, tapi tuan-tuan tidak belajar Al-Quran, itu bukan maknanya ciri manusia yang bertakwa. Nampak tak? Tapi saya tidak kata benda tu salah. Tuan-tuan jangan salah faham itu. Okey.
Hari ni kalau kita hanya pakai jubah, pakai serban, kita tak mengaji Al-Quran, tuan-tuan, itu bukan ciri orang yang dicintai oleh Allah. Nombor satu, kita kena mengaji peraturan Allah. Sebab Rasulullah SAW ni, dia menjandang title manusia yang terbaik. Sebab apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sebab Rasulullah, dia memiliki akhlak yang paling besar sekali. Apa tu akhlak Rasulullah? Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Itu sebab kenapa Allah sebut inna akramakum indallahi atqakum. Okey? Sungguhnya manusia yang paling tinggi, paling mulia, paling berjaya, paling cemerlang di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Apa makna takwa, tuan-tuan? Jangan lupa, tuan-tuan, takwa maknanya compliance. Tu kita dah apa? Dah sebut dulu. Takwa maknanya compliance, ya. Jadi apa? Jadi bila kita nak sebut bahawa ini, bila Allah kata kalau kamu yang sebenarnya apa tu dia panggil apa? Mencintai Allah,